Masyarakat tanpa negara, orang Palauh yang mulanya hanya tinggal di dalam perahu atau pondok atas air mula berubah dan biasa tinggal di darat. Kesannya wujud pertemuan sosio budaya dengan masyarakat setempat yang perlu ditangani secara tuntas. Persoalan kini, apa penerimaan daripada aspek undang-undang, faktor keselamatan hak asasi manusia atau sensitiviti budaya? Ikuti laporan siri kedua wartawan Safwan Sawi bersama juru kamera Yazir Mahmud. Usaha menangani warga asing sudah kerap dan berterusan telah dilaksanakan pelbagai agensi termasuk polis, imigresen dan pihak berkuasa tempatan. Namun apabila ianya membabitkan orang Palauh sehingga kini tiada akta yang jelas. Golongan ini tidak ditahan dan hanya diusir ke salah sebuah perairan di Sabah kerana tiada negara yang mahu menerima mereka. Menjadi kebimbangan, kumpulan tanpa negara ini tetap kembali mengemis secara berbahaya biarpun sudah ditahan berkali-kali. Masyarakat Islam Filipina ini telah berhijrah ke Sabah ketika gerakan penentangan pejuang Moro ke atas kerajaan Filipina pada tahun 1970 yang telah membawa kepada peperangan. Dan kini memasuki era 2020, mereka ini tidak mempunyai dokumen kerakyatan yang sah. Lari ditangkap lepas, lari ditangkap lepas, lari ditangkap lepas dan akhirnya tiada berpenghujung. Dan mana yang menjadi keutamaan dalam pertembungan undang-undang, keselamatan, hak kemanusiaan, kasih sayang atau sensitiviti budaya? Kalau dia bukan, ini yang ramai ni sebenarnya yang non-lokal ni. Ini kita serahkan kepada immigration sebab itu bukan di bawah kita. Ya, jadi termasuk etnik Palau tadi itu. Malaysia telah membuat ratifikasi dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak tahun 1989, artikel 7 yang menyebut bahawa tidak semua kanak-kanak yang dilahirkan di negara ini mendapat kewarganegaraan Malaysia. Terutamanya kanak-kanak orang pelarian ini. Sebab itu kenapa generasi kedua, ketiga dan keempat anak-anak orang pelarian inilah sebenarnya adalah generasi yang mempunyai isu kewarganegaraan di negara ini, terutamanya di Sabah. Menerusi Instastory, saya sempat mendekati generasi berkenaan ketika operasi bersepadu menyelamat pengemis dan kutu rayau dijalankan. Tidak seperti kehidupan kanak-kanak lain, di usia begini mereka terpaksa mengemis. Ada yang bekerja secara haram dan sudah lali serta tiada lagi perasaan takut hidup ditangkap diusir berkali-kali. Berapa kali sudah kamu kena tangkap? Berapa kali sudah? Ni pernah kena tangkap? Berapa kali sudah? Kami dua menjual. Berapa kali sudah? Tak pernah kira. Banyak kali lah. 5 kali atau 5 kali. 5 kali sudah? Ni berapa kali sudah? 1 kali. 1 kali. Ni berapa kali? 2 kali. Apapun kes seumpama itu juga tular akhir-akhir ini membabitkan daerah lain seperti Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Malah ragam mereka berkeliaran dan bermain di tengah jalan juga sering mengundang bahaya. Pihak Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menganggarkan bilangan etnik Palauh kini hampir 30,000 orang berbanding hanya 5,000 orang pada 2010. Alhamdulillah pada ketika ini Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan telah pun membuat satu tindakan yang amat baik sekali, yakni di bawah Jabatan Ketua Menteri. Mereka telah pun mewujudkan satu jawatan kuasa induk. Apabila ada satu jawatan kuasa interagensi ini, dasar itu akan semakin jelas. Adakah golongan Palau ini satu golongan yang diiktiraf untuk mendapat dokumentasi? Jika itu perancangan yang ada, adakah pengiktirafan golongan ini akan disenangi masyarakat? Jika tidak, ke mana hendak dicampak mereka ini? Apapun kehidupan tanpa jaminan hak asasi manusia menyebabkan mereka saban hari hidup dalam keadaan terdesak.
Demi kelangsungan hidup, keterangkuman sosial bermasyarakat, generasi Palauh kini sudah memasuki lebih 4 dekad di Malaysia. Si kecil ini juga punya hak, seperti kanak-kanak lain, mendambakan sebuah kehidupan yang sempurna. Juru kamera Yazir Mahmun, wartawan Safan Sawi, TV3.